Pukul, tikam dan bakar. Minggu lalu, negara digemparkan dengan kes pembunuhan kejam membabitkan seorang gadis di Sungai Besar, Sabak Bernam. Jenayah berat itu dipercayai dilakukan oleh teman lelakinya. Wartawan Tun Nizami Hashim ke lokasi kejadian bertemu Ketua Polis Daerah Sabak Bernam, Superintendent Agus Saleh Muhammad Alias bagi mendapatkan perincian kes tersebut. Seorang gadis berusia 21 tahun ditemukan maut dengan keadaan isi perutnya terburai dan 60% bahagian badannya terbakar di sebuah kebun kelapa sawit di Sungai Besar, Sabak Bernam, Selangor. Menurut Ketua Polis Daerah Sabak Bernam, Superintendent Agus Saleh Muhammad Alias, mayat mangsa itu dijumpai oleh orang awam setelah terlihat kepulan asap tebal di lokasi terbabit pada jam 8.10 pagi. Daripada siasatan awal yang di tempat kejadian tu, kita pun dapat petunjuk, kan? Kita boleh agak rasanya kita dah narrow down dan kita dapat kenal pasti suspek. Jadi pada jam lebih kurang 13.45 ini bahagian siasatan jenayah daerah dan D9 IPK Selangor telah membuat tangkapan terhadap satu lelaki Melayu warga negara Malaysia yang berumur 20 tahun di kawasan Sungai Besar ni kawasan perumahan, satu kawasan perumahan di kawasan Sungai Besar. Siasatan awal mendapati suspek yang baru tamat pengajian telah mengenali dan menjalin hubungan dengan mangsa sejak tahun lalu. Sebelum kejadian, mereka dilaporkan ke kebun ini pada jam 10 malam dengan menaiki kereta milik ibu suspek dipercayai untuk berbincang mengenai kehamilan luar nikah. Kalau ikut siasatan awal katanya, tempat itu adalah tempat dia selalu berjumpa. Kalau dia keluar berdua, di situlah tempat dia. Orang bercinta dating dia. Lebih kurang gitulah. Namun, suspek dikatakan berang lalu memukul mangsa menggunakan kayu kerana mangsa didakwa enggan merahsiakan kehamilan tersebut. Malah, perut mangsa turut ditores suspek menggunakan pisau yang diperoleh dari rumahnya di Taman Padu Permai terletak kira-kira 3 km dari lokasi kejadian. Senjata tajam yang digunakan oleh suspek untuk menoreh perut mangsa bagi mengeluarkan janinnya ditemukan dalam plastik beg sampah yang dicampakkan di dalam tali air ini, dan turut ditemukan di sini adalah beg tangan milik mangsa yang turut mengandungi imej imbasan ultrasound kandungan janin yang berusia 4 bulan itu. Tali air yang menjadi tempat pembuangan bahan bukti ini terletak di Jalan Lama Kuala Selangor, kira-kira 1 km dari lokasi pembunuhan. Suspek turut dilaporkan membakar mayat mangsa sebanyak 2 kali, iaitu pada hari kejadian kira-kira jam 10.30 malam dan keesokan harinya sekitar jam 7.30 pagi bertujuan untuk melupuskan bukti. Tong minyak tu kita jumpa di kawasan ni kawasan air ni dengan penuh dengan rumput rampai ni. Di situ kita perasan ada satu tong putih. Jadi kita bawa keluar sebab semasa kejadian kita sampai tu kita perasan ada satu penutup tong. Jadi kita pun cari, mesti ada tong dia, jumpa tong putih di situlah. Jadi bila kita nampak tong putih tu kita pun ambil, kita saki ada barang-barang yang digunakan semasa itulah pembakaran tu berlaku. Pihak polis berjaya menyelesaikan kes ini dalam tempoh 5 jam dan mayat mangsa dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk tujuan bedah siasat. Kalau saya makan ke atas rekod lampau, rekod jenayah apa, dia ni tak memiliki apa-apa rekod. Lepas tu kita pun ada buat urine test ke atas dia dan memang dia tak terlibat dalam penyalahgunaan dada . Kalau siasatan awal, suspek ini dia buat kerja ni seorang ni dia. Jadi tak ada melibatkan suspek lain. Sehingga setakat ni saksi yang kita ambil ada 11 dan satu subjek, jadi 12 statement dah kita ambil dan kita masih lagi dalam proses mengesan saksi-saksi lain yang boleh membantu siasatan untuk dirakam percakapan.
Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Baru Nelayan setelah selesai proses bersiasat di Hospital Sungai Buloh 3 hari selepas kejadian. Memandangkan mangsa adalah seorang anak yatim piatu, urusan perkuburan ini turut dibantu oleh badan bukan kerajaan dan majikan mangsa sendiri. Pemergian mangsa yang bekerja sebagai pembantu restoran turut dirasai majikannya Muhammad Irham Romsani. Mangsa start kerja di awal Disember 2022 sehingga kes ni berlaku lah. Saya naikkan dia daripada pelayan ke cashier, kemudian sekarang dia dah buat akaun untuk kedai lah kan. Alhamdulillah dia dapat catch up segalanya lah. Dia salah satu tonggak kedai kita. Sebelum dia pergi, dia lebih kepada tak sihat lah. Dia demam, batuk, kemudian hari Ahad tu dia kata dia nak pitam. Jadi kita suruh dia rehat lah kan. Sebelum kejadian saya memang bagi dia cuti sehari lah untuk dia berehat. Muhammad Irham dan isterinya mengetahui mengenai berita kehamilan mangsa dan mereka bercadang untuk menghantarnya ke rumah perlindungan di Kuala Selangor sekiranya dipersetujui oleh ahli keluarga mangsa. Suspek pernah datang kedai lah, tapi kenal dengan lebih mendalam tu tidaklah, cuma kita borak-borak biasa je lah kan. Sedalam mana hubungan tu kita orang tak pasti, tapi nampak macam je lah kawan lelaki dengan perempuan lah kan. Tapi kita pun tak berapa rapat lah, cuma kita pernah berjumpa. Dia soft spoken lah, dia lembut lah kan. Memang perwatakan dia berbeza lah dengan apa yang dia buat lah kan. Magistrate Mahkamah Kuala Selangor Siti Haja Ali memerintahkan tertuduh menjalani reman selama 6 hari bermula 24 Mei lalu. Reman ke atas tertuduh yang sepatutnya tamat pada 29 Mei lalu disambung 5 hari lagi sehingga 2 Jun ini bagi pihak polis melakukan siasatan terperinci dalam menyelesaikan kes ini, dan kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 302 Kanun Kesisaan kerana membunuh. Pada semua ibu bapa supaya sentiasa menasihati anak-anak terutama yang di peringkat remaja agar menjaga tingkah laku kan. Ibu bapa juga kena disarankan juga agar sentiasa memantau pergaulan anak-anak bagi mengelakkan mereka terlibat dalam gejala sosial dan kesalahan jenayah. Janganlah memberikan apa-apa kenyataan. Jika tak pasti, jangan kongsi. Sebab ini boleh mengganggu siasatan kes. Biarlah pihak polis menjalankan siasatan terhadap kes ini. Biar polis yang membuat keputusan. Tertuduh berdepan dengan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Laporan Tun Nizami Hashim, 999.